Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, semenjak dah tak apa tu? Dulu yang saya berkongsi dengan cikgu-cikgu dulu masa MCO kan. So sekarang dah ni apa PKPP macam tu. This is the first time kita baru nak berkongsi. Dan saya pun berfikir apa yang saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu. Macam ni lah, hidup kita ni terlalu busy sangat kan. Saya pun setiap pagi bangun pukul 5.30, macam tadi 6.30 petang baru balik daripada tempat kerja. Sangat letih kan. So jadi perkongsian kita malam-malam ni kita buat santai-santai je. Okay, sekejap, saya nak kena tutup pintu. Abdullah dah bising. Just give me 1 second. Welcome back. Okay, so this is my long term plan. Kita cuba tiap-tiap Jumaat kita berkongsi. Saya cadang, Waalaikumsalam. Oh, ini Nat Aziz ni cikgu ke parent? Nat Aziz ni parent kan? Right. Okay, so we try and do this every Friday dan kita buat pendek-pendek sebab kalau panjang-panjang saya pun letih, cikgu-cikgu pun letih. Dan saya akan cuba sequencekan. Dulu saya buat RPI kan mula-mula perkenalan, lepas tu macam mana sampailah ke butiran-butiran dia. Yang ini kita akan fokus kepada strategi mengajar anak-anak yang berkefungsian rendah dan kita mula mungkin dengan perkenalan, lepas tu minggu depan kita sambung supaya ilmu kita tu macam ada kesinambungan lah kan. Okey, saya merancang macam kita mula 8.30, kita habis pukul 9, lepas tu kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Tapi ada juga kawan saya yang kata, dia kata 45 minit terlalu panjang, dia kata 30 minit saja, macam perkongsian 20 minit, question and answer 10 minutes. Apa-apa pun cikgu bagi tahu pada saya. Ataupun nak mula lambat sikit ke, jangan mula 8.30 tak sempat solat, nak jumpa 8.45. You tell me, then kita akan follow lah kan. Sebab nak memudahkan cikgu-cikgu. Okey, hari ni saya tak nak tunjuk apa gambar rajah apa-apa. Kalau gambar rajah ke apa ke mungkin minggu depan lah saya tunjuk sebab saya ni pun yang sebenarnya Facebook Live ni pun baru nak apa? Baru nak apa? Oh, ramai kat bawah tu syahidah-syahidan. Oh, Dr. Syalati. Hai Dr. Syalati. Siti Suhaila Geneve. Fatin Aida Syazwani. Saya tak scroll tadi. Okay, so kita nak cakap tentang strategi mengajar murid berkefungsian rendah. Semenjak mantan Menteri Pendidikan kita melancarkan zero reject policy, saya lihat macam guru-guru pendidikan khas tersepit. Polisi kata zero reject, maksudnya semua murid perlu diterima, tetapi guru-guru tidak ada kemahiran untuk mengajar anak-anak murid yang low functioning. Betul tak? Kan? Jadi tak apalah, saya kongsi sikit-sikit dan cikgu pun kalau boleh fahami dan cuba implement sikit-sikit. Okey, jadi kali ni kita nak macam bagi penerangan. Okey, untuk memulakan kita punya perbincangan ni, nombor 1, Cikgu Firdaus Abdullah tengok dari dalam kereta ni memandu ke penumpang. Hati-hati Okay, right. So, premis nombor 1. Jadi saya rasa sebelum saya go into details ni, nak kena sediakan minda cikgu anjakan paradigma ni. Nombor 1, muridnya berkefungsian rendah. Jadi, kalau berkefungsian rendah, definitely kita tak boleh ajar chop and talk macam kita ajar anak-anak murid yang lain. Okay? Dalam kalangan murid-murid berkeperluan khas pun sangat pelbagai, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata very diverse. Kita ada anak murid yang kurang upaya fizikal, kurang upaya pendengaran, penglihatan, ada yang kurang upaya dari segi intelektual kan, pelbagai.
Dan itulah yang pertama sekali, kita tak boleh longgokkan semua MBK satu longgok, tak boleh. Jadi MBK ni kan dia ada MBK, tak kira lah kekurangan upayaan apa pun. Jangan fokus sangat kepada diagnosis tu. Kita fokus kepada functionality murid tu. Kalau tak faham diagnosis versus functionality, boleh nanti kita bincang kemudian. Cikgu Soleh Ramli, kita pernah jumpa ke? Sebab kalau tak salah saya, guru Al-Quran. Saya pernah jumpa dengan guru-guru pendidikan agama Islam di Brunei. Kan? Okey. Sorry, saya suka berinteraksi. Kalau tidak, saya rasa macam saya cakap seorang je. Okey, jadi dalam kalangan murid berkeperluan khas ni akan ada yang IQ dia tinggi dan walaupun dia ada kurang payah di beberapa sudut, tapi disebabkan IQ dia tinggi, dia boleh pergi ke universiti. Kemudian ada yang boleh belajar tapi tak boleh sampai universiti, mungkin sampai ke college ke. Kalau tak sampai pada college, mungkin boleh pergi ke pendidikan vocational yang aliran perdana, ataupun boleh juga ke pendidikan vocational tapi vocational khusus untuk OKU. Kemudian kalau dah tak boleh sambung belajar, ada yang bekerja tetapi di open market. Ada yang bekerja di open market dengan sokongan, itu kita panggil job coach punya program. Yang tak boleh bekerja di open market, dia sheltered employment. Kalau dia tak boleh sheltered employment, bawah lagi dia duduk di rumah. Tapi duduk di rumah pun boleh juga jadi produktif. Kalau kata dia tak boleh buat bisnes cupcake ke, buat bisnes apa-apa ke, dia boleh tolong sapu rumah, dia boleh tolong masukkan kain kotor dalam washing machine, bubuh sabun, onkan, dan lepas tu dia boleh keluar sidai. Jadi pencapaian murid kita adalah pelbagai. Pencapaian murid kita adalah pelbagai. Itu satu kita kena ingat. MBK dengan murid tipikal pun dah mesti berbeza dia punya cara pendidikan, apatah lagi murid yang MBK yang pelbagai ni pun perlu berbeza-beza. Bila perlu berbeza-beza itu, sebab itulah kita perlu ada individualized education plan. Okay, individualized education plan ataupun dalam bahasa Melayunya rancangan pendidikan individu, ataupun ada yang memanggilnya plan pendidikan individu. Jadi RPI ni sangat-sangat penting. RPI ni sangat-sangat penting. Saya rasakan dalam pendidikan khas di Malaysia ni, kalau kita boleh betulkan prestasi guru-guru dalam menyediakan dan mengimplementasi RPI tu, saya rasa lebih daripada 50% performance cikgu akan meningkat. RPI saja. Faham macam mana nak buat, faham macam mana nak implementasi, faham impact dia kat atas murid-murid. So RPI is very important. A very good question from one of the teachers during saya punya talk tentang RPI tu. Ada satu cikgu tu, dia kata, jadi yang mana lebih penting doktor, RPI ke lebih penting ataupun RPK ke KSSRPK atau KSNPK yang lebih penting? Jawapan saya adalah RPI itu di atas daripada sebarang kurikulum, di atas daripada sebarang modul. Sebab kurikulum dan modul ni, saya rasa kita tak boleh nak ada, KSSMPK kita ada 20 untuk sesuaikan dengan murid macam ni. Tak boleh. Bukan tak boleh disebabkan legal issues ke apa, tapi tak mampu kita nak buat. Jadi apa yang KPM mampu buat adalah keluarkan KSSRPK atau KSSMPK, dan kemudian cikgu ambil kurikulum tu dan cikgu tengok kemampuan murid dan cikgu buat modifikasi dan akomodasi. Ini kan saya nak tanya cikgu-cikgu, ilmu tentang modifikasi dan akomodasi dalam pendidikan khas mantap ke tak mantap? Itu satu cerita kan. Jadi cikgu pendidikan khas ni kena ada ilmu RPI. Ilmu RPI ni ilmu membuat penaksiran programatik, ilmu untuk menyusun aktiviti pengajaran dalam kelas, ilmu mengimplementasi, ilmu memantau perkembangan dan ilmu membuat nilaian. Itu semua duduk dalam RPI. Kemudian cikgu pun perlu ada ilmu mengenai modifikasi dan akomodasi. Ni saya nak elaklah daripada guna bahasa-bahasa universiti. Okey, jadi nombor satunya adalah
Nombor satu, saya duk baca-baca komen, nombor satu dah terlupa. Nombor satunya adalah kepentingan RPI, cikgu ya. Dan ramai orang takut tentang RPI ni kan. Tetapi saya ni kurang tentang nak menghafal-hafal surat keliling daripada KPM ni, saya tak pernah ingat. Tetapi saya tahu ada satu surat keliling kepada guru-guru pendidikan khas yang menyatakan bahawa guru pendidikan khas boleh mengubah suai kurikulum mengikut keperluan murid. Nah, itu adalah tiket cikgu untuk menyediakan RPI mengikut keperluan murid. Jadi tak guna kalau ada kurikulum yang mantap macam mana pun, kalau tak sesuai dengan murid tak menjadi. Okey, sekejap. Saya Aisyah Hisa ada soalan yang menarik. Assalamualaikum doktor, adakah telah ada kajian dijalankan standardized dalam klasifikasi MBK mengikut tahap fungsional mereka dalam kelas? Itu akan membantu untuk RPH dan RPI. Cikgu, saya Aisyah Hisa. Saya sangat takut dengan perkataan standardized. Sebab perkataan standardized itu bagi saya adalah berlawanan dengan perkataan individualized. Standardized tu macam to a certain extent kita kena ada acuan. Kita kena ingat bahawa we need to individualize. Saya rasa membantu untuk RPH dan RPI, apa yang boleh membantu adalah kita, insyaAllah saya bercadang nak keluarkan buku tentang RPI, mengeluarkan buku tentang akomodasi dan modifikasi dan pendidikan khas, perlu keluarkan buku mengenai pentaksiran alternatif, mengenai pentaksiran programatik, okey? Dan memang nak nulis buku tu akan take a lot of effort. Jadi sebelum nak keluar buku-buku ni, marilah kita bersembang malam-malam Jumaat ni for 45 minutes or so kan. Okay. Cikgu saya Aisyah Isa, that's a very good question. But you can, if you disagree with me, we can discuss about it. Okay. So kepentingan RPI. Yang keduanya adalah cikgu-cikgu kalau melihat anak murid tidak berkembang, you don't see any progress in the children that you teach, you need to change the way you do things. Kan? Salah satu kemahiran yang guru-guru perlu ada, tak kira guru pendidikan khas atau guru aliran perdana, adalah refleksi, terutamanya mengenai refleksi apa yang berlaku dalam kelas, apa yang berlaku kepada murid, apa yang berlaku dalam PNP. So that's why dalam semasa kita tulis RPH tu, dekat bawah tu mesti ada refleksi. Dan kita reflect what works, what doesn't work. Tetapi saya tengok cikgu-cikgu bila tulis RPH, refleksi tu dia punya ayat dia telah berjalan dengan jaya, telah berjalan kan. Sebab takut kalau tulis macam-macam nanti kan kena question by GPK ke, kena question by pengetua ke, kena question by Nazir ke kan. But actually RPH is more for us to make plans and to see what work, what doesn't work. Okay, right. Jadinya we need to reflect. Kalau apa yang kita buat tu, kita tengok buat tak ada perkembangan pun, makanya we need to change what we do. It cannot be same old. Contohnya apa? Contohnya ada satu cikgu tu. Ni saya bagi contoh ya. Cikgu tu, dia daripada air muka dia, saya tahu dia sangat berdedikasi, dia sangat prihatin tentang murid dia. Dia tanya saya, dan dia telah jadi guru pendidikan khas more than 8 years, maybe 11, 12 years macam tu. Dia datang jumpa saya, guru sini lah. Doktor, macam mana saya nak ajar anak murid saya membaca? Minggu ni saya ajar ABC, dia dapat ABC. Minggu depan saya ajar DEF, dia dapat DEF. Tapi minggu kedua tu ABC tak ingat dah. Minggu ketiga saya patah balik, ajar ABC, DEF lupa. Minggu keempat saya ajar DEF, ABC lupa. Doktor, 3 bulan saya ajar dia ABC DEF kan? Macam tu. Minggu ni ingat benda ni, minggu lupa, macam tu. Jadi kan, saya nak jawab pun saya terkedu, sebab kalau saya jawab, saya punya penerangan tu mungkin akan memerlukan 3 jam. Dan kalau saya jawab, mungkin saya akan lagi make her terkejut. Sebab apa yang saya ingin nak cakap dengan dia adalah, cikgu nak ajar anak murid cikgu membaca,
Perlu ke ajar kenal ABC? Kalau saya cakap macam tu dekat dia, tentu dia pengsan, betul tak? Sebab secara tradisionalnya, kita diajar membaca dengan mengenal ABC. Dan berapa belas tahun kita jadi cikgu pun, kita mengajar murid membaca dengan mengenal ABC. Tiba-tiba Dr. Hasna kata, nak ajar membaca tak payah kenal ABC. Kan? Sebab itulah saya kata, you need to change the way you do things. Jadinya, macam cara saya mengajar murid-murid autism, murid-murid yang ada learning disability baca adalah ABC itu adalah nama huruf. Kita tak ajar ABC, kita tak ajar nama huruf, kita ajar bunyi huruf. Sebab kalau kita ajar nama huruf, ada 26 huruf A sampai Z, jadi murid kena hafal 26 unit maklumat. Yang macam ni A, yang macam ni B, yang macam ni C, 26 dia dah hafal. Masih lagi tak boleh baca. Lepas tu, lepas dia hafal 26 tu, dia kena hafal pula bunyi huruf. Bunyi huruf ada berapa cikgu? Bukan 26. Bunyi huruf ada 27. Sebab E tu dia ada bunyi. E pepet dan italic, emas dan apple. Jadi bunyi huruf ada 27. Jadi nama huruf 26 bits of information, bunyi huruf 27. Berapa tu campur? 53. Kan? Saya punya maths ni teruk 53. Dah hafal 53 benda tak boleh membaca lagi. Manalah murid tu tak mati kutu, tak kira dah lah nak menghafal 53 nama huruf dan bunyi huruf tu dah maybe setengah tahun dah kan. Lama kelamaan bila dia very slow dia kata aku bodoh lah, maka dia punya pun tertutup. So kan that is why macam kalau kaedah saya mengajar baca adalah first kita ajar dia A, kemudian kita ajar dia E bukan huruf E ya, E huruf I. Unit yang ketiga kita ajar dia beza yang mana A, yang mana E. Unit yang keempat kita ajar dia U. Unit yang kelima ajar dia beza A dengan E, lepas tu A dengan A dengan U, lepas tu E dengan U, kemudian A dengan E dengan U. Lepas tu kita ajar dia bunyi Kemudian mamimu, ke kakiku, naninu. Kenapa tak ajar A, B, C, D, E, F, G sampai Z? Sebab bila kita tengok dalam bahasa Melayu, bunyi yang paling banyak adalah bunyi bunyi ke, bunyi ne. Bunyi yang macam filem, fairy, foto, ataupun zoo, apa lagi? Tak tahu apa dia kan. Jadi bunyi-bunyi yang tak banyak dalam bahasa Melayu kita ajar ujung-ujung. Jadi F tu kita ajar last sekali. See? So cikgu, kalau benda yang you ajar selalu tu tak berkesan, ubahlah, cari ilmu. Jadi cikgu pendidikan khas ni kita macam jadi private investigator, penyiasat. Tak menjadi dengan murid ni, macam mana aku nak buat? So kena kreatif, kena analytical cikgu-cikgu, okay? Right. Dan saya nak ingatkan cikgu, yang ketiga, saya rasa point yang ketiga. Ni macam tiba-tiba banyak je point ni, dah 8.49 ni macam tak sempat ni, kena sambung ke depan. Yang ketiganya adalah kita mesti akui bahawa sistem pendidikan Malaysia adalah sangat akademik, sangat exam oriented. Hello cikgu Cikgu Aspah. Cikgu Aspah tu my mentee forever and ever So yang ketiga, hello kat Aspah, terlupa dah yang ketiga. Apa dia? Aspah, you kacau ni train of thought. Yang ketiganya adalah yang exam oriented. Our society is very exam oriented. Kalau belajar tu dia equivalent to getting A. Jadi makanya kalau the more A's you get, the better. But murid-murid yang berkefungsian rendah ni bukannya boleh ambil exam paper and pencil. Dia bukan macam tu, kan? Jadi nak mendapat A tu jauh perjalanan dia. Jadi kenapakah cikgu duk fokus kepada akademik? Apabila mereka tak sampai ke tahap tu, sebab itulah patah balik kena ada RPI-nya. Contohnya, bagi arahan dia faham ke tidak? Okay? Tingkah laku dia okey ke tidak? You masuk dalam kelas, murid PPKI ada 6 orang ke 8 orang. You masuk, hari ini kita boom, terbalik meja. Kita akan belajar boom, dia tendang benda apa pula. Kita akan belajar tu boom, pecah pula cermin. Macam mana nak mengajar? So, ni basic yang murid kena ada, kan? Satu, mengikut arahan. Nombor dua, tingkah laku yang okey, yang positif, tak agresif, tak negatif.
tak mengganggu. Okey. Yang ketiga, dia mesti ada kemahiran komunikasi. Kalau murid tak boleh, bukan bertutur saja ya, komunikasi adalah satu payung yang besar dan bawah komunikasi tu ada pertuturan, ada sign language, ada guna kad gambar, ada guna body language, macam-macam. Okay, kita fokus kepada komunikasi. Mampu berkomunikasi ataupun tidak. Mampu berkomunikasi atau tidak. Jadi ini adalah antara basic, okay? Mampu ikut arahan, berkomunikasi, tingkah laku, kemudian I'm sorry to say toilet training. You nak ngajar 8 orang, tiba-tiba 4 orang berak, pengsan kan? And then you, toilet training is parents job, I don't want to do it. Sampai bila? You're going to face these children 6 years kalau in primary school. Jadi you akan hidup taiknya selama 6 tahun. I'm not, saya bukan menekan cikgu. Toilet training, saya akui major bulk of the responsibility is parents. So therefore, what you can do is buat toilet training kit untuk cikgu, untuk parents. Kalau kata you tak tahu macam mana nak buat toilet training kits, pergi ke kursus dalam talian jenis kurnia, namanya I-Kurnia, Asas Intervensi. Dia ada satu topik mengenai toilet training. You boleh ambil bulat-bulat, walaupun dia untuk anak autism, boleh guna untuk anak-anak learning disability juga. You boleh ambil bulat-bulat ataupun you boleh bega-bega. Kalau kata doktor mampus lah kami nak buat bahan ni, jangan buat seorang-seorang. You dulu masa dekat maktab, you dulu masa dekat universiti, takkan tak ada kawan-kawan. Kan kita asyik the WhatsApp lah, Facebook, buat satu community of learning, 6-7 orang. Aku nak buat toilet training kit lah, nak bagi kat mak bapak. Kau macam mana? Kau bagi tu, buatlah satu. Dan bila you ada toilet training kit ni, sama ada nak ambil bulat-bulat pada jenis guna ke apa ke, toilet training kit ni boleh guna 10 tahun. Kan? It's a small investment that you can go forever. Jadi, mak bapak masuk, guru penolong kanan bercakap tentang toilet training. Ataupun budak masuk, dah masuk seminggu ke 2 minggu, tengok berapa orang tak toilet training, tulis surat kepada mak bapak, kata datang hari Sabtu untuk bengkel toilet training. So, sekolah ataupun unit PPKI memberikan maklumat kepada mak bapak, you are sending the message to parents about toilet training is your responsibility. Have you done that? Yang saya dah tengok cikgu-cikgu ni dia sangat cuak nak berkomunikasi dengan mak bapak, dia sangat cuak nak berkolaborasi dengan ibu bapak. That sekarang 2020. Saya selalu cakap depan mak bapak dekat junior school ni. Saya kata cikgu-cikgu di junior school ni akan menunggang mak bapak. You have to. So, special education is not just focusing on the kid. Toilet training, you kena rope in mak bapak. Kalau kata it's not going to work. So, masa first year masuk tu, bagi, and then kalau kata mak bapak buat dek je, mungkin suruh guru besar datang bagi talk ke apa ke, bagi penekanan, panggil pegawai PPD, you get, ni. And then lepas tu, yang bagi anak yang masih pakai toilet train, maybe you boleh buat satu jadual. Kan? Dia dah pagi dia datang pukul apa? Katalah 7.45, balik katalah 11.50 ke 12 suku. Bagi tunjuk berapa kali dia accident ke, berkali apa ke. Buat satu kopi untuk you, satu kopi untuk mak bapak. Yang kopi you tu you kepilkan, bila RPI tunjuk, ini dia punya progress. Anak pun tak progress pun. Tiap-tiap hari berak 2 kali dah 6 bulan. You need to have some sort of communication with parents. If you don't talk to parents, you just say that okay, pukul 11 puan, anak puan berak, come and pick him up. Parent tu hantar pula mesej dia, doktor, boleh ke setiap hari pukul 11.30 tengah hari, cikgu call saya atau isteri saya, suruh keluar pada pejabat untuk ambil anak bawa balik dan masuk berak. Saya kata pada dia, nombor 1, toilet training memang tanggungjawab mak bapak. Sebab itu kita buat intervensi awal. Kalau kata kenal pasti anak tu autism 3 tahun, anak masuk sekolah 7 tahun, hello 4 tahun tu orang boleh dapat university degree. You nak toilet train anak 4 tahun takkan tak berjaya. Saya tempelak balik mak bapak. Ilmu kita dah letak dekat jenis kurnia, kat website dan sebagainya. Tapi cikgu mesti pastikan mula-mula tu mesti positif dengan mak bapak. Saya boleh lah pet kan. So try to be encouraging dan sebagainya. Okay? Kadang sudah nak certified ke Vera, anak dah tahu baca tapi dia komplain anak dia tak kenal alfabet. Sorry Cikgu Aruna.
special education, I think not major part, but partly is about parent education. Memang kena educate. Okey. Cikgu apa benda tu? Cikgu siapa nama? Armahaliza tu ada caranya cikgu. Tapi hari ni kita fokus kepada ni. Nanti bila kita datang ke matematik apa nanti kita apa nama ni, kita cakap tentang itu ya cikgu ya. Okey. Hari ni kita fokus on the basic. Okey. So 6 kemahiran utama yang cikgu kena fokus sebelum nak ajar maths ke apa tu, komunikasi, toilet training, compliance, patuh arahan, tingkah laku, kemudian boleh duduk di meja dan menyiapkan tugasan, kan? Daripada Januari hingga Oktober, murid tahun 1 PPKI merayap dalam kelas, tak boleh nak duduk. Takkan cikgu tak buat apa-apa, kan? Takkan cikgu nak buat tak buat apa-apa. You need to figure out ways, dan ada caranya. Okay, so apa lagi fokus. Saya pun dah ni. Okay, semua ada 6. Kemahiran bermain. Kemahiran bermain tu penting cikgu, sebab melalui bermainlah itu adalah foundation untuk dia kemahiran sosial. Ada 6 ni. So my advice is that before you nak tengok murid ni dah kenal huruf ke tidak, murid ni kenal nombor ke tidak, check yang kemahiran asas ni. Contohnya komunikasi, toilet training, compliance, patuh arahan, boleh duduk di meja dan siapkan tugasan minimum 15 minit. Lepas tu bermain, dan satu lagi tingkah laku yang positif. Okay, yang 6 tu kan you kena make sure dulu. Okay, macam contohnya saya pergi ke satu kelas PPKI ni, murid ni dia bukan autism, tapi murid ni dia very low IQ, 8 tahun masih lagi pakai pampers. Cikgu tak tahu nak ajar apa, makanya anak tu duduklah saja di situ. Jadi saya kata untuk mengajar anak yang very low functioning macam tu kita kena mula dengan gross motor dulu. Kita tak boleh mula dengan pegang pensel. You bagi pensel, dia akan campak, ataupun dia nak pegang macam tu, dia tak reti. So we do gross motor activities dulu. Mungkin kita boleh bawa dia berjalan dulu, kemudian minggu depan kita letakkan kon-kon, suruh dia jalan zigzag, dan minggu depan kita cari kayu yang lebar, kita letak, kita suruh dia niti. Minggu depan kita tambah lagi dengan gelong-gelong, dia kena lompat-lompat. Okay, akan tanya, tapi saya guru matematik, macam mana saya nak buat? Hello, masa dia lompat tu kira lompat 1, 2, 3, 4. Nanti Nazir datang, you kata I'm teaching maths, but I'm teaching through movement. Movement is very important. Kalau kata budak-budak yang very very low functioning, we cannot focus on fine motor, kita kena fokus on gross motor dulu. Okay, ini dah pukul 9. Rasanya banyak lagi saya nak kongsi, tapi saya rasa simpan-simpan lah, nanti you all pun tak ni kan. So mari kita summarize. Saya actually banyak point lagi saya nak share, tapi minggu depan kita share lagi the same time, unless you want a different time. Okay, so nombor 1, kita punya PNP untuk murid tu mesti individualize. Cara kita individualize adalah melalui pembangunan RPI, iaitu kena ada pentaksiran programatik, membina learning objektif, mesyuarat dengan mak bapak, kemudian kita implementasikan, kita pantau, dan kemudian along the road kita nilai. Itu 1. And then nombor 2, cikgu kena ada kemahiran modifikasi dan akomodasi. And number 3, fokus kepada kalau murid tak hari-hari kita ajar masih tak dapat, kita kena ubah cara kita mengajar. Yang keempat adalah sebelum kita fokus kepada benda-benda advance, fokus kepada 6 kemahiran asas yang utama. Okay? Right. Dah pukul 9. Dah pukul 9. Cikgu Soleh kata tak puas lagi. Tak apalah, marilah kita berehat. Esok Sabtu Ahad kan. Minggu depan hari Sabtu, you all nak join lagi ke tak? Right. Jadinya minggu depan saya rasa ada beberapa point lagi yang saya nak share. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak?
Ada soalan tak? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, boleh ke kita tidur awal? Ha? Saya kasih lagi 1 minit ya. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan ke. Tak ada soalan, kita boleh stop awal. Sebelum kita stop, satu, tanya soalan jika ada. Nombor dua, komen tentang time. Sesuai ke tak sesuai. Esok tak ada sharing ke? Esok adalah untuk ibu bapa. Dan esok, hari ni untuk cikgu-cikgu. Tapi kalau mak bapak nak join boleh. Esok adalah untuk ibu bapa, cikgu-cikgu nak join boleh. Esok topiknya adalah strategi modifikasi tingkah laku. Minggu lepas kita kata kita nak buat strategi tingkah laku, tetapi kita lebih fokus kepada memahami tingkah laku anak dulu. But esok kita akan fokus kepada strategi betul-betulnya. Tempoh bersidang tu macam mana? Saya nak tahu jawapan yang ini, Dr. Hasnaturan. Yang mana tu? Doktor penulisan RPH berdasarkan RPI mereka? Ya, jawapannya ya. Ya. Cikgu Fatin Rosli, RPH berdasarkan RPI. Ya. Kalau Cikgu Fatin tak tahu, tengok balik kat bawah-bawah saya punya Facebook live. I think tentang RPI saya buat sharing 4 kali kot kalau tak salah. Move macam tu. Right, siapa tadi? Replying ke Siti Soalan, saya nak tahu jawapan yang ni, Dr. Santoran. Apa dia ya? Soalan apa yang saya terlepas ke? How do you build a connection with lower functioning children? Connection yang macam mana, Puan Hana? What do you mean by connection? Are you talking about attachment with the children? Kita dah nak berhenti. Fatin Rosli menyusahkan tentang penulisan RPH. Jawapannya ya, penulisan RPH mengikut RPI yang kita bina, dan juga to certain extent you kena follow curriculum KSSRPK. Yang Hana Zainal ni maybe kat bawah tu you boleh explain what do you mean by connection. Is it about attachment? Kalau about attachment, I think dalam 2 minggu lagi saya akan bercakap tentang attachment ibu bapa dengan anak. Okay, right. Kalau tak ada apa-apa lagi, boleh saya minta diri di bawah keep on commenting. Social emotional. Social emotional kan cikgu tingkah laku kan, Cikgu Lily Fazlina kan, esok dulu. Esok sebab yang saya share esok boleh guna untuk semua peringkat umur. Ya, saya Aisyah Isa, low functioning student, kita kena tackle on deep sitting tolerance, awareness, focus. Ya, tetapi bukanlah kita fokus yang itu saja. Contohnya macam kalau kata kita punya target adalah untuk bina dia punya ability duduk di meja 15 minit kan. Jadi dia duduk di meja tu tak adalah dia duduk dan nganga saja. Kita akan bagi aktiviti-aktiviti pra-akademik atau akademik, tetapi mungkin kita akan start 2 minit dulu, kita bagi break, dan kita panggil balik, kita bagi break, kita panggil balik. Dia ada kaedah dia. Tadi yang Puan Hana bercakap tentang bercakap tentang social emotional. Social emotional is quite complex in the sense that our teachers are not well trained in it. I think later on I might do one half an hour session just on social emotional, ya, Puan Hana, ya. Right. So, macam mana nak hadap murid normal bercampur dengan murid autism dalam kelas aliran perdana ke, Cikgu Siti Farhana? Kita kena educate. Kita tak panggil murid normal lah, Cikgu Siti, kita panggil murid typical. Sebab kalau kita kata ini normal, maksudnya yang ini tak normal lah. Tak normal tu macam ada 4 lubang hidung ke, ada mata 3 ke. So kita guna perkataan typical. Jadinya nak hadap, bukan nak hadap, tapi kita kena didik. Yang autism pun kita nak didik, yang typical pun kita kena didik. Contohnya macam anak saya Abdullah, satu hari classmate dia datang dekat bapa Abdullah dan kata, uncle, teacher saya katakan kalau saya kawan dengan Abdullah nanti saya boleh masuk syurga. So nampak bahawa cikgu tu dah mendidik rakan-rakan kelas Abdullah macam tu. Okey, insyaAllah esok 4.45 modifikasi tingkah laku. Right, kalau ada soalan, komen, insyaAllah saya akan baca.
Saya rasa minggu depan it will be like strategi mendidik MBK low functioning part 2. Okay? Right. Bye everybody. Dah berapa kali bye dah. Assalamualaikum. Have a good weekend. Have a good rest. Bye.